Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada hari ini menyambung kembali pengajian kita dalam bentuk pengajian kuliah online di FB Live. Dan mohon ampun, maaf, pada minggu yang lalu ada sedikit bahagian yang kedua, slot yang kedua tu ada gangguan sebab storage. Saya tak tahu, tak begitu faham sangat dengan IT ni, tapi full masa itu dan saya cuba atasi benda ni lah, insyaAllah. Pada malam ni rasanya tidak ada apa-apa gangguan. Moga-moga kita dapat menyelesaikan pengajian kita pada malam ini dengan sebaik mana mungkin, insyaAllah. Baik, kita tanpa melengahkan masa, kita terus sambung balik pengajian kita yang terakhir. Dan pada malam ini insyaAllah saya nak bawakan kepada tajuk yang baru, yang sambung minggu lepas, iaitu tajuk tentang maf'ul li ajlih. Saya kira gambaran ini agak jelas ya. Bagaimana ya? Jelas tak paparannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli li ajlihi. Babul maf'uli li ajlihi ataulah babul maf'uli min ajlihi. Kalau tadi atas tu babul maf'uli li ajlihi, yang ni sebutan dia yang lain min ajlihi, atau juga disebut sebagai al maf'ulu lahu. Maf'uli itu sebab babu lah, sebelum tu ada bab kan. Al maf'uli lahu dipanggil al maf'uli li ajlihi, al maf'uli min ajlihi, ataupun al maf'ulu lahu. Al maf'ulu li ajlihi, al maf'ulu min ajlihi, al maf'ulu lahu. Baik, ini adalah tiga sebutan atau kita kata tiga nama lah yang dia selalu disebutkan oleh para pengkaji, para pelajar ataupun para asatizah yang mengajar bahagian ataupun mengajar nahwu dan saraf ini. Baik, jadi sebahagian orang dia sebut sebagai al-maf'ul li ajlih. Sebahagian orang pula dia sebut maf'ul min ajlih. Sebahagian orang dia sebut maf'ul lahu. Tiga sebutan ni memberikan maksud yang sama terhadap satu perkara. Jadi ini adalah merupakan termasuk dalam bahagian mansubatil asma', isim yang mesti kita berikan tanda nasab untuk dia. Atau kita katakan dalam bahasa yang lain, iaitu isim yang mana dia akan berada dalam kedudukan nasab. Sebelum ini kita belajar kedudukan rafa'. Kita juga belajar kedudukan rafa' tu dan kategorinya. Kita dah selesai. Sekarang kita masuk kedudukan nasab, insya-Allah. Baik. Bab maf'ul min ajlih, atau kita sebut maf'ul li ajlih, ataupun kita sebut maf'ul lahu. Apa ta'rif dia? Ta'rifnya adalah wahwa maf'ul li ajlih itu alismul mansubu, adalah isim. Dia adalah kategori isim al-mansubu yang nasab, yang dibaca dengan nasab, atau kita kata sebagai dalam ayat yang lain diberikan tanda nasab untuknya. Alladhi, yang yuzkaru disebut, bayanan sebagai penjelasan, lisababi wuqu'il fi'li, untuk sebab berlakunya sesuatu fi'il.
isim yang nasab. Yang disebutkan isim itu, iaitu isim nasab itu, sebagai penjelasan sebab berlakunya perbuatan. Ini kena faham sebab dia adalah merupakan ta'rif atau kita kata sebagai pengenalan. Ya. Baik. Nahwa qaulika, seperti kamu katakan, qama Zaidun. Qama Zaidun. Ijlalan li'amrin. Ijlalan li'amrin. Qama Zaidun ijlalan li'amrin. Wa, dan qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ini adalah teks yang ada dalam kitab Matan Ajrumiyah. Ya, baik. Kita tengok. Maf'ul min ajli, atau kita sebut juga dengan maf'ul li ajli, atau kita kata maf'ul lahu. Isim yang dinasabkan disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya sesuatu perbuatan. Kalau sesuatu isim itu dia menjelaskan kenapa perbuatan itu berlaku, maka isim tersebut dinamakan sebagai maf'ul li ajli. Isim yang menjelaskan kedudukan sebab fi'il itu berlaku, kenapa fi'il itu berlaku, maka isim itu dinamakan maf'ul li ajli. Ini ta'rif dia lah. Contoh dia, qama Zaidun ijlalan li amrin, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Kita tengok. Baik, ayat dia, qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama, kita terjemahkan Zaid telah berdiri untuk. Untuk tu, ni terjemahan Melayu kita akan pakai untuk, atau kita kata dengan maksud, atau dengan tujuan, untuk memuliakan Amar. Qama Zaidun, kita terjemah Zaid telah berdiri. Dari segi terjemahan harfiahnya, word by word dia, qama telah berdiri. Telah berdiri. Zaidun, oleh Zaid. Ijlalan, dengan maksud, untuk, bertujuan. Itu semua terjemahan untuk maf'ul li ajli. Dalam bahasa Melayu, jika ada perkataan itu, dia menggambarkan maf'ul li ajli. Terjemahan bagi perkataan Arab dalam yang menjadi maf'ul li ajli. Ijlalan, untuk ijlal. Ijlal ni memuliakan, menghormati, menghargai, beri penghormatan. Ijlal. Untuk memuliakan, ijlalan li. Untuk memuliakan Amar. Li amrin. Jadi, Zaid telah berdiri dengan maksud memuliakan Zaid. Dengan maksud. Jadi, ijlal, memuliakan. Memuliakan ni, dia merupakan sebab. Merupakan sebab kepada berlakunya perbuatan itu. Kenapa Zaid berdiri? Zaid berdiri kerana memuliakan Amar. Minggu lepas kita belajar dalam bahagian yang pertama itu, iaitu kita belajar tajuk maf'ul maf'ul fi, kan? Zaraf zaman, zaraf makan, keterangan berkaitan masa, keterangan berkaitan dengan tempat, zaraf zaman dan zaraf makan, ataupun al-maf'ulu fihi. Di situ kita kata untuk zaraf zaman, dia kita boleh kaitkan dengan soalan di mana, aina, di mana. Manakala kalau zaraf makan, kita boleh kaitkan, kita boleh tanya dengan soalan, kalau zaraf zaman, bila. Kalau zaraf zaman, bila.
Kalau zaraf makan, di mana? Zaraf makan, iaitu tempat, kita boleh kaitkan dengan pertanyaan di mana. Tapi kalau sekiranya zaraf zaman, kita boleh kaitkan dengan soalan bila. Kan? Bila? Waktu petang, waktu pagi, waktu zuhur, waktu malam, waktu siang, setahun, sebulan, seminggu. Itu berkait dengan masa. Maka kita katakan sebagai zaraf zaman. Kalau zaraf makan, kita kata di tempat, di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di masjid, di rumah. Itu kita dah bincang. Tetapi untuk zaraf makan, kita kata jawapan kepada soalan di mana. Kalau zaraf zaman, jawapan kepada soalan, kita boleh tanyakan soalan dalam bentuk bila. Sedangkan kalau sekiranya maf'ul li ajli, ataupun min ajli, atau maf'ul lahu, maka soalannya adalah kenapa. Kita boleh tanyakan dalam bentuk soalan kenapa. Limadha. Contoh dalam ayat ni, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan, untuk memuliakan li amrin amar. Jadi ijlalan tu, kenapa dia jadi ijlalan? Lan maknanya fathatain. Bila fathah, dia adalah tanda bahawa perkataan itu berada dalam keadaan nasab. Bila berada dalam keadaan nasab, maka tanda nasab kita kena bagi. Kenapa kita kena baca nasab dekat sini? Kenapa tidak qama Zaidun ijlalun ataupun ijlalin? Ijlalun tak boleh, ijlalin juga tak boleh. Sebab apa? Sebab ijlalan ini, ijlal itu dia adalah maf'ul lahu ataupun maf'ul min ajlih ataupun maf'ul li ajlih kepada qama, kepada fi'il. Dia adalah penjelasan sebab bagi fi'il. Dalam ayat ini, fi'ilnya adalah qama. Saya rasa jelas kan penjelasan tu. Mudah cerita, maf'ul li ajlih adalah merupakan kalimah yang menjelaskan sebab berlakunya perbuatan. Kalimah yang menyatakan sebab berlakunya perbuatan. Sekarang contoh ijlal adalah kalimah bermaksud memuliakan. Kalimah ini adalah merupakan penjelasan sebab berlakunya perbuatan. Dalam ayat ini perbuatan adalah qama, iaitu berdiri. Memuliakan. Itu merupakan penjelasan kepada berdiri tersebut. Berdiri untuk apa? Untuk memuliakan. Kan? Baik, ya? Okey. Next kita tengok. Dan ayat yang lain, contoh yang lain yang diberikan oleh musannif, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qasadtu, qasada, menuju, pergi, jumpa, mendatangi. Tu, oleh aku, ka, akan kamu. Telah menuju, telah mendatangi oleh aku, akan kamu. Ni, qasada jadi fa'il. Tu, fa'il. Sebab tu kita kata oleh aku, ka, akan kamu. Telah menuju, telah mendatangi oleh aku, akan kamu. Aku jumpa kamu. Aku pergi jumpa kamu. Aku menemuimu. Ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan. Untuk kerana mengharapkan. Ma'rufika, kebaikan kamu. Aku harap kamu buat baik padaku lah. Begitu. Aku pergi jumpa kamu dengan harapan aku memperolehi kebaikan darimu. Jadi ibtigha'a, bukan ibtigha'u ataupun ibtigha'i. Sebab apa? Kenapa kita kena tentukan ibtigha'? Sebab perkataan ini ibtigha'a, maksud dia mencari. Aku telah pergi oleh aku akan engkau. Aku jumpa engkau. Jumpa tu limadha?
Kenapa? Kan kita kata tadi, dia soalan kenapa, kepada pertanyaan kenapa. Limadha? Sebab apa aku jumpa kau? Ibtira'a. Untuk mengharapkan kebaikanmu. Disebabkan mengharapkan kebaikan kau. Kerana mengharapkan, kerana mencari. Ibtira' bermaksud mencari, mengharap. Mencari ataupun mengharapkan kebaikan kamu. Jadi, mengharapkan kebaikan ini adalah merupakan penjelasan kepada kenapa, penjelasan kepada fi'il dalam ayat ini qasada. Aku pergi. Kenapa aku pergi? Aku pergi sebab mengharapkan kebaikan kamu. Itu dia. Ya? Baik. Seterusnya kita tengok dulu. Ini awal-awal lagi ni. Ini dalam bentuk gambar rajah. Tadi kita buat penjelasan. Kita dah buat penjelasan dalam bentuk ayat. Ini supaya lebih nampak gambar rajah tu. Babu mansubatil asma. Bab, kita masih lagi dalam bab isim-isim yang kita berikan tanda-tanda nasab kepada dia. Kita berikan tanda-tanda nasab kepadanya. Al-mansubatu 15. Isim yang dinasabkan itu. Isim yang dibaca dengan keadaan nasab. Isim yang diberikan tanda-tanda nasab kepada dia. Tanda alamat nasabnya ada berapa? Kita dah, antaranya fathah, antaranya kasrah. Jadi yang macam yang kita dah belajar sebelum ni. 15 ada 15. Isim-isim yang dibaca dengan keadaan nasab itu ada 15 kategori. Wahya, iaitu yang pertama al-maf'ulu bihi. Maf'ulun bih. Kita dah selesai belajar. Yang kedua masdar. Belum belajar. Yang ketiga zaraf zaman dan zaraf makan. Dua-dua ni dalam satu bab yang kita belajar sebelum ni, iaitu al-maf'ulu fihi. Dah belajar dah dua. Kemudian hal, insya-Allah sikit masa lagi kita akan belajar. Begitu juga dengan tamyiz, mustasna, isim la, munadah. Ini akan kita belajar insya-Allah dalam masa yang terdekat. Kemudian hari ini kita belajar al-maf'ulu min ajrihi. Yang ni. Yang ni kita belajar sekarang. Kemudian kita akan belajar juga nanti al-maf'ulu ma'ah. Kemudian kita dah belajar khabar kana dan geng dia, kroni dia. Begitu juga kita dah belajar isim inna dan kroni dia, akhawat dia. Kemudian kita dah belajar sebelum ni tawabi', at-tabi', pengikut ataupun yang mengikuti, kalimah yang mengikuti al-mansubi, kalimah yang berada dalam keadaan nasab. Kita sebut tawabi' ataupun tabi'. Dia ada 4 kategori. Itu na'at, itu sifat, ataf, kemudian taukid dan juga badal. So kita ada 4 kategori bawah tawabi' ataupun tabi' yang kita dah belajar. Jadi banyak sebenarnya yang kita dah belajar sebelum ni. Dan insya-Allah nanti kita akan ulang. Jadi nahwu ni macam yang saya ingatkan sebelum ni beberapa kali. Ada perkara yang dalam nahwu ni, bila kita belajar nahwu tu, biar kita belajar, ada benda yang kita cuma tahu seimbas lalu saja. Kadang-kadang kita belajar tapi kita tak faham. Kita akan faham bila mana perkara itu dia dah pergi agak lebih jauh, atau bila mana dikaitkan semula nantinya dengan tajuk lain, baru kita nampak. Lebih-lebih lagi apabila digunakan dalam bentuk ayat. Itu insya-Allah seperti mana yang kita dah sembang-sembang sebelum ni, kita akan guna beberapa cara lah insya-Allah. Baik. Dia ada 15 lah. Kalau 15 campur dengan 4 ni, makna 15 dalam kategori 4, dia ada sekitar 18 perkara. Kita dah belajar 4 campur dengan 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Kita dah belajar dah. So ada lebih kurang 9 tajuk lagi insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok ini al-mafa'il. Apa maksud al-mafa'il? Al-mafa'il adalah kalimah-kalimah yang mana kedudukan i'rabnya di dalam ayat
dia akan di'arabkan sebagai maf'ul dalam kategori maf'ul. Sebab tu maf'ulun, maf'ulani, al-mafa'ilu. Antaranya adalah maf'ulun bih, disebut sebagai di antara mafa'il. Kemudian maf'ul fi, iaitu zaraf, mafa'il juga. Dan pada hari ini kita belajar al-maf'ulu lahu. Nampak di sini perkataan di sini disebut sebagai al-maf'ulu lahu. Sama je. Al-maf'ulu lahu ataupun al-maf'ulu li ajli ataupun al-maf'ulu min ajli. Saya sebutkan, letakkan 3 perkataan ini di awal supaya tak keliru. Sebab selalunya dekat sini juga yang menjadi kekeliruan. Benda kecil tetapi disebabkan tidak pernah disebut atau dia tak pernah jumpa, maka dia anggap maf'ul lahu, maf'ul min ajli, maf'ul li ajli adalah benda yang berbeza. Tak, dia sama je. Sebagian orang sebut maf'ul li ajli, ada yang sebut min ajli, ada yang sebut maf'ul lahu. Ya, baik. Kita tengok dekat sini. Contoh dia, safara Yusufu ila Riyadhi raghbatan fil ilaji. Safara telah bermusafir Yusufu oleh Yusuf ila ke Ar-Riyadhi, Riyadh, ke Riyadh, dekat Saudi itulah. Raghbatan dengan maksud dan tujuan, mahu, berkehendak, fil ilaji, untuk berubat, untuk mendapat rawatan. Al-ilaj, mana berubat lah, atau kita kata mendapatkan rawatan. Safara telah bermusafir oleh Yusuf ke Riyadh untuk. Jadi perkataan untuk kita ambil daripada mana? Untuk raghbah, kemahuan, untuk kemahuan berubat. Maknanya untuk maksud dan tujuan untuk berubat, mendapat rawatan. Ya. Kerana mahu. Mahu boleh juga. Mahu berubat, mahu mendapatkan rawatan. Jadi mahu mendapatkan rawatan, raghbatan ni, kerana mahu mendapat rawatan, dia adalah merupakan penjelasan kepada perbuatan fi'il ini, iaitu bermusafir. Ayat ini kita kata telah musafir Yusuf ke Riyadh untuk mendapat rawatan. Jadi raghbatan di sini dia merupakan penjelasan kepada safara, perbuatan bermusafir. Macam kita katakan tadi, di sini kita i'rab, kita analisiskan sebagai, kita katakan dia sebagai maf'ul li ajli. Sebab kita boleh bawa keluar soalan. Yusuf telah bermusafir ke Riyadh. Yusuf telah pergi ke Riyadh. Kenapa? Soalan tu kita boleh buat. Kita boleh katakan, kenapa Yusuf pergi ke Riyadh? Untuk apa Yusuf pergi ke Riyadh? Maka jawapan dia, raghbatan fil ilaj. Kerana nak berubat. Kerana hendak mendapatkan rawatan. Jadi raghbatan kerana nak. Kerana tu. Kod Melayu kita letak dalam kurungan kerana. Raghbatan mahu. Itu raghbatan hendak. Jadi kerana dalam kurungan, raghbatan fil ilaj, untuk mendapat rawatan. Baik. Raghbatan, kalimah ini dinamakan sebagai maf'ul li ajli. Sebab apa? Sebab dia menjadi penjelasan kepada sebab berlakunya perbuatan dalam ayat, iaitu safara. Baik. Kita tengok dekat sini, raghbatan. Perkataan raghbah ini, dia dalam format, dalam bentuk masdar. Yang ni kita belum belajar lagi. InsyaAllah dalam terdekat, kita akan belajar bab masdar. Apa maksud masdar? Masdar bermaksud kata terbitan. Baik, tak apa. Punca kata terbitan. Boleh juga kita terjemahkan dekat situ. Tak apalah. Yang penting adalah raghbah adalah masdar. Yuzkaru li bayani sababi wuqu'al fi'li. Masdar ini, perkataan raghbah, dia dalam rupa masdar.
Okey, perkataan raghbah ini dalam bentuk masdar, perkataan ini disebut untuk menjelaskan sebab berlakunya perbuatan. Disebut untuk menjelaskan sebab. Dia jelaskan sebab berlakunya perbuatan. Contoh ayat, dalam ayat ni apa dia perbuatan? Bermusafir, berpergian, kan? Melakukan perjalanan. Sebab apa Yusuf? Sebab apa Yusuf bermusafir? Jadi, kena ada satu jawapan. Jawapan yang menjadi penjelasan kepada sebab berlakunya perbuatan itu dinamakan sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Cuma, kalimah yang nak menjadi maf'ul li ajli itu mesti dalam bentuk masdar. Sebab itu kita kata, dia adalah kalimah dalam bentuk masdar. Baik. Seterusnya kita tengok. Bawah ni, idza qulna, bila mana kita kata, limadha safara Yusufu ila Riyadhi? Limadha, untuk apakah? Atau kita kata, kenapa telah musafir oleh Yusuf ke Riyadh? Kenapa Yusuf musafir ke Riyadh? Raghbatan fil ilaj. Bimadha nujib? Dengan apa kita jawab? Kita berkata, raghbatan fil ilaj. Kerana nak mendapatkan rawatan. Itu dia. Boleh ya? Jelas tak? Boleh Baik. Seterusnya kita tengok lagi. Tengok ayat. Yasumul muslimu ta'atan li rabbih. Yasumu. Yasumu sedang berpuasa. Atau kita kata berpuasa. Tak ada kita sebut sedang. Tapi oleh kerana untuk bezakan fi'il antara madhi dan mudhari', kita sebutkan sedang, iaitu hal. Yasumul muslimu ta'atan li rabbih. Berpuasanya seorang muslim ta'atan sebagai mentaati li rabbih, untuk Tuhannya. Idza qulna, bila mana kita kata yasumul muslimu, ayat ni saja kita sebut yasumul muslimu. Bila kita kata yasumul muslimu, seorang muslim berpuasa, lam nastafid minal jumlati as-sabab alladhi ja'ala al-muslima yaf'alu dhalik. Kita tidak akan dapat memahami jumlah daripada jumlah ini, daripada ayat ini. Kita tidak akan dapat memahami daripada ayat ini as-sabab alladhi, sebab yang menjadikan muslim, seseorang muslim itu melakukan perbuatan ini, perbuatan berpuasa. Nampak? Kalau kita baca ayat ni saja, kita kata yasumul muslim, kita tak boleh nak kata faham kenapa muslim, seorang muslim itu berpuasa. Dia cuma menyatakan bahawa seorang muslim berpuasa, tetapi dia tak menjawab kenapa. Soalan limadha tu dia tidak ada. Dia tak boleh nak menjawab. Dia tidak ada jawapan kepada pertanyaan limadha. Lakin, akan tetapi, idza zadal qailu, bila seseorang itu menambah, zada telah menambah, al-qailu seseorang yang berkata. Kita kata apabila, apabila telah menambah oleh orang yang berkata alal jumlati, pada ayat ini, ta'atan lillah. Jadi macam ni, yasumul muslimu ta'atan lillah. Bukan sekadar yasumul muslimu. Kalau ayat yasumul muslimu, kita tak tahu sebab apa seorang muslim itu berpuasa. Bila kita tambah ta'atan li rabbihi, ta'atan lillah, ta'atan li rabbihi, maka baru kita akan faham kenapakah ta'atan bermaksud kerana taat, patuh, li rabbihi, terhadap Tuhannya. Ta'atan lillah maksud dia kerana taat, kerana patuh kepada Allah. Samalah, li rabbihi lillah. Baik. Kalau semata-mata ayat yasumul muslimu, kita tak faham, kita tak boleh nak mengambil satu, kita tak boleh nak faham sebab kenapa seorang muslim itu berpuasa. Yasumul muslim, seorang muslim berpuasa. Kita pun tanya, kenapa dia berpuasa? Tak ada jawapan kat sini. Tapi bila kita kata ta'atan lillah, dia merupakan jawapan
penjelasan kepada perbuatan yang sebelum itu, iaitu yasumu dalam ayat ini. Oleh kerana dia adalah merupakan penjelasan kepada perbuatan, maka yang menjadi penjelas kepada perbuatan dinamakan sebagai maf'ul li ajlih. Dalam Quran banyak sangat ayat dia. Dalam hadis banyak. Jadi ta'atan li rabbih adalah perkataan ta'ah adalah merupakan maf'ul li ajlih. Nafhamu anna hadha as-sawma sababuhu ta'atullahi. Kita faham anna hadha as-sawma bahawa puasa ini sababuhu sebabnya ta'atullahi ataupun ta'atallahi. Sebabnya adalah untuk taat kepada Allah. Boleh Baik. Al-maf'ulu li ajlihi fil Quran. Al-maf'ulu li ajlihi fil Quranil Karim. Maf'ul li ajlih yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita tengok contoh-contoh ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana kedudukannya adalah dari segi Arabnya sebagai maf'ul li ajlih. Kita tengok. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Kan? Allah kata apa dalam Al-Quranul Karim? Ini surah Al-Baqarah ayat 19. Surah Al-Baqarah ayat 19. Kata Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral mauti. Yaj'aluna Yaj'aluna mereka letakkan, mereka jadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi adhanihim di dalam telinga mereka. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Minas sawa'iqi, menghindar hadaral maut. Minas sawa'iqi disebabkan petir. Disebabkan adanya, kata disebabkan suara petir. Hadaral mauti. Hadaral mauti sebagai mengelak dari kematian. Hadara maknanya boleh kita kata mengelak ataupun takut kematian. Hadara ni mengelak diri. Ataupun selalunya diterjemahkan takutkan. Takut, hadara. Bolehlah. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka letak jari-jari mereka dalam telinga. Minas sawa'iqi, daripada petir. Disebabkan dengar bunyi petir tu, mereka letakkan jari-jari mereka dalam telinga. Sebab apa? Sebab apa? Kata mereka letakkan jari-jari mereka dalam telinga ni. Sebab apa? Apa puncanya? Apa sebab? Apa alasan mereka untuk berbuat demikian? Hadaral mauti. Kerana hadaral mauti ni takut mati. Sebab pekikan petir, suara petir tu terlalu kuat sangat. Hadaral mauti, takut mati. Jadi perkataan takut atau mengelak dari kematian ini, dia adalah merupakan penjelasan kepada fi'il yaj'aluna, perbuatan yaj'aluna. Kalimah fi'il dalam ayat ini yaj'aluna, mereka meletakkan telinga, jari-jari dalam telinga sebab takut mati. Kerana takut mati, kerana mengelakkan daripada mati, sebab kuat sangat. Baik.
Jadi perkataan hadaral mauti, hadara, kena baca hadara, tak boleh baca hadaru ataupun hadari. Sebab tu orang yang biasa baca Quran, apatah lagi seorang hafiz, tapi kalau dia tak hafiz pun, dia dengar orang baca Quran dan dia faham ayat-ayat Al-Quran tersebut dari segi maknanya, dia boleh tentukan bahawa orang tu baca salah kalau sekiranya dia baca dengan hadari ataupun hadaru. Sebab dia faham bahawa hadara perlu dibaca dengan ra, perlu dibaca dengan nasab, disebabkan dia menjadi maf'ul li ajli kepada yaj'aluna. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadara al-maut. Yaj'aluna hadara. Maka perkataan hadara, dia dari segi kedudukan nahwu, tata bahasa Arabnya, di i'rab dianalisiskan sebagai maf'ul li ajli kepada perbuatan yaj'aluna. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-31, iaitu Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala sebut وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Waw, wa, dan la taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Khasyata, takut. Imlaq, miskin. Jadi ayat ini la, waw, dan, la, tidak, ataupun jangan, dan jangan. Taqtulu, kamu bunuh, kalian bunuh, aulada, anak-anakkum, kamu jangan bunuh anak-anak kamu. Jadi soalan kita boleh tanya, kenapa kamu bunuh anak-anak kamu? Kan? Kenapa tak boleh bunuh anak-anak kamu? Kan? Soalannya, kenapa Allah larang? Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah kata jangan bunuh anak-anak kamu. Kamu bunuh ni, taqtulu auladakum, kamu bunuh anak-anak kamu, khasyata, disebabkan kerana imlaq, takut. Khasyata, kerana takut. Khasyah yaghsha, takut. Khasyata, kerana takut. Imlaq, miskin. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu disebabkan kamu rasa takut miskin. Tak boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, jangan bunuh anak-anak kamu disebabkan kenapa kamu nak bunuh ni? Sebab kamu takut kamu jatuh miskin, tak cukup makan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki kepada mereka dan juga beri rezeki kepada kita. Jadi tak wajar untuk kita bunuh orang lain sebab kita takut kita jatuh miskin, kita tak cukup makanan. Sebab yang berikan kecukupan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat atau kita kata kalimah khasyata, kerana bimbang, takut. Bunuh anak takut miskin. Sebab kerana takut miskin. Kenapa mereka bunuh anak mereka? Sebab mereka takut miskin. Sebab, kerana. Dalam kurungan tu kerana. Dalam kurungan tu sebab. Sebab, jadi perkataan sebab, kerana, untuk, kan. Itu semua digunakan sebagai terjemahan untuk maf'ul li ajli dalam bahasa Melayu kita. Jadi, wala taqtulu auladakum khasyata ni, dia adalah perkataan
yang menjadi penjelasan kepada penjelasan sebab berlakunya perbuatan sebelum itu. Apa perbuatan sebelum ni? Qatl, bunuh. Dia menjelaskan kenapa berlakunya perbuatan, iaitu taqtul, bunuh. Sebab takut mati. Mereka bunuh anak mereka sebab takut, bimbang, miskin. Sebab mereka takut dan bimbang berlakunya kemiskinan atau jatuhnya miskin mereka. Jadi khasyah ini dia adalah dalam keadaan nasab. Khasyata, nampak tak? Bukan tu atau ti. Sebab apa kita kena letakkan tanda nasab dekat sini, iaitu fathah? Sebab perkataan ini dia menjelaskan kedudukan fi'il sebelum ini. Menjelaskan sebab berlakunya fi'il sebelumnya itu. Iaitu taqtulu, qatl, bunuh. Dia jelaskan kenapa bunuh. Mereka bunuh sebab takut miskin. Maka oleh kerana perkataan ini menjadi penjelasan kepada punca atau sebab berlakunya fi'il sebelum itu, maka perkataan ini dinamakan sebagai maf'ul li ajlih, atau disebut juga maf'ul lahu, atau disebut juga sebagai maf'ul min ajlih. Clear ke? Jelas tak? Okey, setakat ni saya tengok tak ada apa-apa soalan. Tak ada soalan ni, ada dua. Betul-betul jelas. Maknanya dah clear betul, memang tak boleh nak tanya dah. Dah clear. Ataupun tak tahu bagaimana nak bertanya. Walau bagaimanapun, insyaAllah kalau ada yang bertanya tu, bolehlah saya jelaskan sedikit sebanyak kalau perlu. Baik, seterusnya kita tengok Surah Baqarah ayat 109. Dalam Surah Baqarah ayat 109 ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ayat tu panjang. Ayat tu panjang. Kan? Jadi kita tengok ayat dia. Wadda kathirum min ahlil kitab. Wadda kathirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Wadda kathirum min ahlil kitab. Mengharapkan, menaruh harapan, berkemahuan. Kita kata wadda, nak sangat. Nak sangat. Ramai di kalangan ahli kitab telah berkehendak, telah begitu berkehendak, nak sangat. Ramai ahli kitab, maknanya min ahli kitab, sebilangan daripada kalangan ahli kitab. Ramai di kalangan ahli kitab sangat mahukan. Lau yaruddunakum, jika mereka dapat mengembalikan kamu min ba'di imanikum kuffara, selepas daripada kamu beriman menjadi kufur. Ramai ahli kitab ni harap kalau mereka dapat menjadikan kamu kembali kufur selepas kamu beriman. Itu maksud dia. Waddah kathirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara. Mengharapkan sangat, telah menaruh harapan sangat ramai di kalangan ahli kitab, kalau mereka dapat mengembalikan kamu selepas kamu beriman kembali menjadi kufur. Kenapa? Di dalam ayat ni mana dia? Banyak ni. Ni satu, wadda ni fi'il, telah berkemahuman. Nampak? Yaruddunakum pun sama. Fi'il juga, mengembalikan kamu. Wadda, mahu. Yaruddunakum, telah mahu. Ini yaruddunakum, mereka hendak. Kemudian yang mana satu ni? Kalau kita tengok ayat ini, nak sangat orang ahli kitab. Nak sangat orang ahli kitab. Ramai orang ahli kitab ni nak sangat. Kalau mereka dapat mengembalikan kamu selepas kamu beriman menjadi seorang yang kafir. Ayat ni kalau berhenti serat ni kita boleh faham tak? Kita boleh faham.
Dia menyatakan bahawa ramai orang kafir di kalangan ahli kitab. Yang mana nakkan kamu jadi kembali kafir. Itu je. Tetapi kalau kita berhenti sampai ayat kufara yang lengkap, dia memang lengkap ayat tu. Kita boleh faham. Cuma ayat ini tak menjelaskan kenapa. Apa puncanya yang menyebabkan ramai ahli kitab itu rasa nak sangat. Nak sangat kamu ni jadi kafir. Dia tak jelaskan. Tidak ada penjelasan dekat ayat ini, wadda sampai ke kufaran. Tidak ada penjelasan kepada kenapa mereka ni nak sangat. Bila mana Allah bawa ayat hasadan min indi anfusihim, maka kita tahulah, oh, rupanya yang menjadi punca kepada mereka ni nak sangat orang yang beriman, nak sangat orang yang beriman ini jadi kafir. Sebab apa? Sebab hasadan. Sebab hasad. Sebab dengki. Min indi anfusihim, yang ada daripada diri mereka. Yang terbit dari diri mereka. Sebab apa orang ramai orang ahli kitab ni nakkan kamu jadi kafir ni? Sebab apa? Sebab dengki yang ada pada diri mereka. Kedengkian. Hasadan. Nampak? Hasadan. Ayat ini, perkataan ini, kalimah hasadan ini, dia merupakan penjelasan kepada fi'il sebelum itu, iaitu waddah. Kerana hasad yang ada di sisi mereka, kerana kedengkian yang ada dalam diri mereka, mereka nak sangat kalau boleh orang kafir ni, kalau boleh mereka iaitu di kalangan ahli kitab ini nak sangat kalau kamu ni jadi kafir selepas mana kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasadan perkataan yang menjadi penjelasan kepada sebab berlakunya fi'il dalam ayat ini, iaitu wadda, berkemahuan sangat. Sangat suka, sangat hendak, nak sangat. Jadi nak sangat tu sebab apa? Sebab dengki. Jadi oleh kerana limadha, kalau kita katakan soalan dia, kan kita kata tadi maf'ul li ajlih ini adalah ayat yang mana menjadi jawapan kepada pertanyaan, kepada perkataan atau persoalan limadha. Kenapa? Kenapakah sebilangan ramai orang ahli kitab nakkan kamu yang beriman ini jadi kafir? Sebab apa? Sebab dengki. Jadi oleh kerana perkataan dengki, hasad, merupakan penjelasan kepada perkataan sangat-sangat suka, sangat-sangat hendak, maka perkataan ini dikatakan sebagai maf'ul li ajli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Ini kita kata contoh-contoh dalam Quran. Memang banyak dalam Quran. Maf'ul li ajli, iaitu perkataan yang menjadi penjelasan kepada punca atau sebab berlakunya sesuatu perbuatan. Alasan. Dia menjelaskan alasan. Baik. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma, dan apa yang tunfiquna kamu nafkahkan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kamu nafkahkan melainkan mengharapkan, menghendaki, melainkan untuk mengharapkan wajhillah, wajah Allah, keridaan Allah. Apa wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidak wa ma tunfiquna, dan apa yang kamu nafkahkan, dan tidak kamu nafkahkan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidak kamu, mana tidak ya, dan tidak kamu nafkahkan, tidak kamu belanjakan, tidak kamu infakkan, melainkan untuk mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan balasan dari Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidak kamu nafkahkan, kamu
tidak lakukan perbuatan menafkahkan itu. Illa kecuali ibtigha'a. Mengharapkan keredaan Allah. Jadi perkataan ibtigha'a adalah merupakan penjelasan kepada perbuatan ini. Tunfiquna. Kenapa kamu infak ni? Sebab kamu harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Sebab kamu harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ibtigha' menjelaskan perbuatan infak, perbuatan kalimah fi'il tunfiquna, maka dia oleh kerana dia menjadi penjelasan sebab berlakunya perbuatan dalam ayat ini, maka ini dinamakan sebagai maf'ul li ajlih. Amsilatul maf'uli li ajlihi. Contoh-contoh maf'ul li ajlihi. Tadi kita bagi contoh dalam ayat Quran. Sekarang ni kita tengok contoh yang biasa. Baik, sebelum tu ini contoh-contoh yang mana kalau kita ambil semua contoh ni habis dengan contoh je kata malam ni. Ya. Ini pula contoh amsilatun. Yang tadi saya tunjukkan, yang ini ijtahadtu, ijtahadta, ijtahadti. Kita nak baca yang mana? Kita tengok ayat ni dulu. Ijtahadtu tati fi dirasati raghbatan fit tafawuqi. Jadi kita nak baca tu ke, ta ke, ti. Dari segi ayat, ijtahada, bersungguh-sungguh. Tu oleh aku, ta oleh kamu, lelaki, ti oleh kamu, perempuan. Yang mana satu kita nak baca? Fi dirasati, fi dalam. Dirasah, pengajian. Ya ni dhamir mutakallim, pengajian aku. Raghbatan, sebab. Nak, mahu. Fit tafawuqi, berada di puncak. Maknanya jadi top 10, top 5 ke? Maknanya jadi yang paling berada di kedepan, terkedepan. Baik, kita kena baca tu lah. Sebab apa tu? Sebab terjemahannya adalah saya. Sebab apa kita kata tu tak sesuai ta atau ti? Sebab ada ya dekat sini. Kalau kita kata aku telah bersungguh, aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam pengajianku. Fi dirasati, baru masuk. Tapi kalau kita kata ta, engkau telah bersungguh-sungguh dalam pengajianku, tak kena. Kalau kita kata ti pun, kamu perempuan telah bersungguh-sungguh dalam pengajian aku. Kamu ni tak ada kaitan. Sebab fi dirasati ini adalah mutakallim, dalam pengajianku. Jadi yang sesuai adalah ijtahadtu. Aku bersungguh-sungguh dalam pengajianku, raghbatan fit tafawuqi, untuk ataupun kerana hendakkan. Raghbah, mahu. Kerana mahu, kerana nak. Fit tafawuqi, berada di puncak. Maknanya di antara the best, di antara yang terbaik. Baik. Tasaddaqtu, tasaddaqta, tasaddaqti alal faqiri amalan fi thawabi. Ini boleh kita baca ta, tu, ti. Tak ada masalah. Tasaddaqa, bersedekah. Aku bagi bersedekah. Tu, kalau tu lah aku. Ta, kamu. Ti, kamu, perempuan. Tasaddaqtu alal faqiri, aku telah bersedekah kepada orang fakir, orang yang memerlukan. Amalan fi thawabi, kerana mengharapkan. Amal kerana mengharapkan. Kerana bercita-cita mendapat. Amal, berkemahuan, nak, mahu, bercita-cita memperolehi fi thawabi, pada amalan fi, kerana mengharapkan as-thawabi, pahala. Mana aku telah bersedekah pada orang-orang yang fakir, pada orang-orang yang memerlukan. Amalan fi thawabi, sebab apa? Sebab apa aku bersedekah tu? Sebab mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Jadi, perkataan amalan mengharapkan. Perkataan amalan iaitu mengharapkan. Mengharapkan. Amalan berarti mengharapkan. Dia menjelaskan kenapa berlakunya perbuatan ini. Tasaddaqa. Jadi, oleh kerana amalan dan penjelasan kepada fi'il yang berada sebelum tu, dalam ayat ini perkataan tasaddaqa, maka amalan dianggap atau di'irabkan sebagai maf'ul li ajlih. Sebab tu dia jadi amalan. Ini ada fathah. Sebab tu kena ada alif.